Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail setiap pagi di sepanjang tempoh PKP pada jam 10 pagi. Selamat pagi semua. Apa khabar? Diharapkan masing-masing dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa berada dalam lindungan Allah dan mendapat keberkatan di sepanjang tempoh kita berkampung di rumah bersama keluarga tersayang. Sambil-sambil kita duduk di rumah tu, jadi saya inginlah mengajak tuan-tuan semua untuk mengikuti rancangan live bersama saya. Bukan apa, just untuk kita share maklumat, share ilmu, share tips dan sebagainya, supaya kita dapatlah memanfaatkan masa-masa yang ada di rumah tu bersama-sama. Dan bila kita dah manfaatkan apa yang kita boleh pelajari daripada apa yang kita dengar pada pagi ni, insyaAllah bila dah dapat sedikit sebanyak ilmu tu, kita bolehlah menyampaikan kepada rakan-rakan ataupun orang-orang yang lain yang mungkin tak boleh bersama-sama kita, tak berkesempatan untuk bersama-sama kita pada pagi ni. Jadi seperti biasa, bila kita dah masuk rancangan live dengan saya ni, saya nak minta tolong lah, nak minta tolong tuan-tuan puan-puan semua, tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Masukkanlah dalam Facebook page tuan-tuan puan-puan, masukkanlah dalam personal account tuan-tuan puan-puan, sharekan rancangan live ni supaya kita dapat tarik ramai lagi rakan-rakan kita yang berada di luar sana untuk join bersama. Sekurang-kurangnya bila mereka join tu, mereka bolehlah mendapat sedikit sebanyak ilmu yang saya cuba nak sampaikan. Saya ni tak adalah banyak sangat ilmu, tapi adalah sikit-sikit. Bolehlah berdasarkan pengalaman yang saya ada, berdasarkan pada apa yang saya telah lalui. Jadi itulah saya ambil kesempatan tu untuk berkongsi tips, berkongsi ilmu dengan tuan-tuan puan-puan semua, supaya ramai yang mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan. Terima kasih banyak. Saya dah nampak nama-nama sahabat-sahabat saya yang sentiasa follow setiap pagi. Saya nampak nama Zahra di situ. Terima kasih Puan Zahra. Assalamualaikum. Tuan Haji Wahab pun ada. Waalaikumsalam Tuan Haji. So minta tolonglah macam biasa. Zahra tolong sharekan, Tuan Haji pun tolong sharekan. Kita tariklah kawan-kawan kita yang lain-lain tu, daripada tak ada buat apa kat rumah tu, seeloknya kita ajaklah diorang sama-sama join kita. Yang lain-lain tu, siapa-siapa yang dah join tu, tolong bagi salam. Bagi salam, tekan like banyak-banyak, tekan like, tekan love. Inilah semua semangat kekuatan saya bila anda masuk rancangan live saya ni, bila anda join ni, setidaknya saya tahulah apa yang saya buat ni alhamdulillah mendapat perhatian, mendapat perhatian dan juga sokongan daripada anda semua. Saya tak minta apa-apa pun, bukan nak kena belanja saya makan ke, bukan nak kena hantarkan saya parcel durian sekilo ke, tak ada. Saya minta tolong tuan-tuan perempuan, just tolong kongsikan je, sharekan rancangan live ni, tarik seramai mana yang boleh lah rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama join kita pada pagi ni. Itu saja yang saya minta. Siapa lagi yang dah join ni? Siapa lagi yang dah join, boleh tolong bagi salam, lambai-lambaikan tangan. Letaklah apa-apa ikon pun. Saya nampak nama idola saya, Cikgu Jamrus Property pun dah join. Assalamualaikum Cikgu, sihat Cikgu? Duduk ontok-ontok kat rumah Cikgu. Pagi ni Cikgu punya posting kat FB tu memang betul-betul makan dalam lah orang kata Cikgu. So terima kasih lah Cikgu, sentiasa mengingatkan kami. So siapa-siapa yang dah dengar perkongsian saya semalam berkenaan dengan tarik followers tu, so masing-masing kena mulakan tindakan, check balik Facebook page masing-masing. Siapa yang belum ada page tu, boleh buat page sekarang, tak terlambat lagi. Buat Facebook page masing-masing, khususnya untuk mereka yang berada dalam keadaan mungkin agak tertekan dalam keadaan sekarang, tak boleh nak keluar, rakan-rakan sahabat-sahabat rent saya tak boleh nak buat viewing, tak boleh nak buat appointment dan sebagainya. Jadi bila tak boleh tu, kita duduk kat rumah, kita buat apa yang boleh. So salah satu caranya adalah untuk kita
berkongsi. Kita berkongsi apa-apa yang kita ada tu kita kongsikan dalam kita punya social media, terutamanya dalam Facebook. Jadi kalau ada akaun Facebook personal pun tak apa, boleh masukkan dalam akaun personal. Kalau tak ada lagi Facebook page, masukkan dulu dalam akaun personal. Just keep on sharing. Keep on sharing, and macam yang kita biasa dengar, sharing is caring. So kalau masih lagi belum ada Facebook page, mungkin dah boleh start belajar lah. Tengok tutorial, banyak je tutorial yang mengajar kita cara macam mana nak buat fan page tu. Tak susah pun, senang je. Senang je. Cuma itulah macam saya dah ingatkan semalam, bila dah buat fan page tu jangan lupa untuk meriahkan fan page. Pastikan fan page anda tu memberi manfaat dan memberi keep on bagi perkongsian, bagi satu yang bermanfaat untuk followers anda boleh baca, dan mereka juga boleh mendapat sesuatu daripada apa yang anda postkan. Okay, so saya nampak Cikgu Jamrul komen kata, salam, moga dipermudahkan urusan. Waalaikumsalam juga, terus berkongsi ilmu, teringat Sate Gajang. Sate Gajang buka je, tapi delivery sekarang ni. Itulah, nak order hantar ke Melaka, rasanya tak sampai Melaka lagi, takut dah rosak pula nanti. Syu Zarina ada. Okay, terima kasih Syu. Waalaikumsalam. Terima kasih join. Lama tak nampak Syu. Mungkin nampak mungkin dah join tapi saya tak perasan nama Syu kat dalam tu kan. Minta maaf lah kalau saya tak tegur Syu. Okay, ni semua sahabat-sahabat saya. Puan Marini pun ada. Terima kasih banyak-banyak Puan Marini. Okay, so untuk pagi ni topik kita agak ringan sikit lah. Kalau kita tengok poster yang saya dah upkan semalam, berkenaan dengan budi bicara dalam urusan jual beli hartanah. Okay, so topik yang saya nak sharekan pada pagi ni sebenarnya dia berkisar tentang urusan jual beli hartanah dalam tempoh kita terpaksa berkurung, terpaksa tinggal di rumah, tak boleh nak keluar. So macam mana sebenarnya kita nak gunakan budi bicara tu, budi bicara daripada penjual dan juga budi bicara daripada pembeli. Okay, so mungkin pagi ni kita buat lebih kepada perkongsian secara santai lah, secara santai. Jadi saya nak dengar komen-komen daripada tuan-tuan puan semua yang mungkin sedang menghadapi masalah. Rakan-rakan sahabat-sahabat RAN yang mungkin sekarang ni tengah menghadapi masalah untuk close deal disebabkan ada masalah nak berkomunikasi, masalah untuk orang kata berbincang di antara penjual dan juga pembeli. Jadi kalau misalnya kata tuan-tuan puan ada menghadapi masalah tersebut, boleh masukkan dalam ruangan komen, InsyaAllah kita sama-sama bincangkan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin ada idea macam mana nak bantu mereka yang bermasalah tu, jadi kita boleh sama-sama lontarkan idea tersebut, masukkan di ruangan komen. Okay, InsyaAllah kita sama-sama cuba solvekan, cari jalan penyelesaian untuk bantu rakan-rakan yang sedang menghadapi masalah tersebut lah. Jadi itulah, semalam bila saya nak postkan topik ni, saya duk fikir, sebenarnya apa yang topik yang boleh membantu, topik yang boleh membantu rakan-rakan RAN di luar sana. Sebab bila saya dengar, ada beberapa sahabat-sahabat yang WhatsApp dengan saya, diorang communicate lah, Coach, macam mana Coach sekarang ni bila kita dah dapat close deal tapi tak boleh nak finalizekan term tu, sebab ada je benda-benda yang nak komplain oleh pembeli. Lepas tu penjual pula bila pembeli komplain gitu gini, diorang rasa macam susah nak accommodate, susah nak memuaskan hati pembeli tu pula. Jadi penjual ni dia ada stand dia sendiri, yang pembeli ni pula dia ada stand dia sendiri. Jadi kita nak matchkan diorang tu agak sukar kan. Cara macam mana yang kita boleh buat untuk bantu penjual dan juga pembeli. Okay, so bila dengar masalah ni, sharing daripada rakan-rakan RAN di luar sana, bila mereka ber-WhatsApp dengan saya ataupun mereka communicate dengan saya melalui telefon, jadi saya rasa macam sesuai lah untuk saya kongsikan, untuk kita bincangkan topik ni pada pagi ni lah. Sebab tu saya letakkan topik budi bicara dalam urusan jual beli hartanah. Saya tengok kejap siapa-siapa yang dah masuk ni. Saya nampak ramai lagi kawan-kawan yang lain ni. Kampung, kat kampung Syu, lain payah tuan saya. Tak apa. Terima kasih Syu. Bila Syu dah join ni, seronok saya tengok. So sekarang kat kampung lagi ke? Jangan balik KL pula, biar kat kampung sampai habis PKP lah. Alang-alang dah raya ni, raya terus kat kampung. Mita pun ada. Waalaikumsalam Mita, terima kasih. Razman pun dah masuk. Waalaikumsalam, terima kasih.
Okay, Puan Morini tulis tadi, Assalamualaikum Coach dan sahabat semua. Alhamdulillah kesempatan untuk join hari ni. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Morini. Okay, so kita mulakanlah topik perbincangan kita pada pagi ni. Oh, saya nampak nama Fakar tu. Ni anak murid saya yang paling setia ni, Fakar Zirul. Okay, Fakar macam mana? Sihat Fakar? Tuan Fadi Supadi pun ada, terima kasih sahabat saya daripada UIA. Okay, so untuk tidak membuang masa, kita mulakanlah topik pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, budi bicara dalam urusan jual beli hartanah. Okay, so apa yang sebenarnya saya nak cuba berkongsi dengan tuan-tuan puan semua. Okay, seperti mukadimah yang saya dah utarakan pada awal rancangan live ni tadi. Okay, so kita ni sebagai perunding hartanah, tuan-tuan puan semua, bila jadi perunding hartanah, mesti tidak lari daripada kata apa, menghadapi persoalan mana satu yang sepatutnya kita kena entertain. Permintaan daripada penjual ataupun daripada vendor ke, ataupun permintaan daripada buyer ataupun pembeli tadi tu kan. So bila kita dengar pembeli ni nak minta sekian-sekian, contohlah macam katalah sebelum PKP ni tuan-tuan puan ada bawa pembeli ni datang untuk viewing, dah set appointment, bawa dia datang viewing. Pembeli ni pun dah beritahu, saya setuju nak beli rumah ni, tapi dengan syarat penjual kena betulkan kerosakan yang ada pada rumah tu. Bukan tu saja, pembeli ni minta lagi, kalau boleh saya nak minta harga. Katalah dia offer harga, penjual tu offer harga 250,000 sebagai contoh lah. Lepas tu pembeli ni counter offer balik, saya setuju nak beli rumah ni. Syarat pertama saya, penjual kena pastikan semua kerosakan yang ada kat rumah ni dia kena betulkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, penjual kena pastikan kalau boleh semak-semak yang ada kat depan rumah ni semua dah dicantas lah, dah yang kata apa, tebas. Tak ada lagi semua pokok-pokok yang ada yang mencemarkan pemandangan ni, semua ni dia kena tebas dulu. Lepas tu dia cakap lagi, harga yang dia tawarkan 250 tu saya nak minta kurang sikit. Minta kurang sikit, boleh tak kalau dia bagi harga tu 240,000? 240,000, dia minta kurang 10,000 lah kat situ. So itu antara permintaan yang pembeli dah suarakan kepada anda sebagai seorang perunding hartanah. Jadi macam yang saya dah beritahu sebelum ni, tanggungjawab kita sebagai perunding hartanah ni, kita ni sebagai pemudah cara, dan kita cuba untuk bincangkan, bawa segala suara ataupun komplain yang telah dimaklumkan oleh pembeli, kita bawa suara tu kepada penjual. So bila kita bawa pula suara tu pada penjual, kita dah maklumkan pada dia apa yang pembeli tu tak nak. Penjual ni pula dia kata, oi, tak boleh lah, harga tu memang 250 tu harga mati, tak boleh nak kurang lagi lah, nak nego-nego apa semua tak boleh lah. Penjual dah cakap macam tu pula. Lepas tu penjual tu cakap, nak suruh saya pergi repair pula rumah ni, nak suruh saya betulkan tu lah, betulkan ni, bocor sana, bocor sini apa semua. Yang ni semua memang saya tak ada duit nak buat ni semua ni kan. So saya jual keadaan rumah ni sepertinya dalam keadaan macam ni. So pandai-pandailah buyer tu, dia nak buat macam mana pun, rumah ni dia dah beli kan. So dia betulkan. Itu semua bukan tanggungjawab saya. Itu semua bukan tanggungjawab saya. Lepas tu dia beritahu lagi, yang semak samun apa semua, alah itu awak rent, awak pandailah panggil lah Bangla ke Indon mana-mana ke, minta tolong lah Bangla tu bagilah RM50 ke apa, suruh lah dia tebas ke apa semua. Macam tu pula dia nak pulangkan, orang kata apa, paku buah keras kepada rent pula, nak minta kita pula yang tolong selesaikan masalah yang pembeli tu nak tadi kan. Jadi kita tersekat tengah-tengah. Yang buyer minta macam ni, yang vendor pula minta macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Jadi insyaAllah pagi ni kita cuba bincangkan cara penyelesaian yang terbaik. Kita ada, Alhamdulillah, Cikgu Jamrul ada kat sini. Mungkin Cikgu Jamrul pun boleh bagi, boleh lontarkan pandangan beliau, dan kita sama-sama berbincang. Itu antara senario yang ada lah. Ada pula yang mungkin tuan-tuan puan dah memuktamadkan, dah sign dah booking, dah terima, dah check. Lepas tu bila submit je case tu untuk lawyer prepare SNP, bila tengah submit tu, ni cerita je loan dah lulus lah, loan pun dah approve, bank pun dah keluarkan LO, tinggal nak sign aja, dokumen tu. Tiba-tiba bila nak sign aja dokumen SPA dan juga dokumen letter offer dengan banker, datang pula PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni,
Dah daripada 18 bulan Mac hari tu sampailah ke sekarang ni, tak boleh lagi nak selesaikan. Tak boleh lagi nak selesaikan. Yang si penjual ni, vendor ni pula duk memekak, hari-hari duk telefon. Tanya macam mana ni SPA saya ni, macam mana saya punya deposit tak dapat-dapat lagi ni, kan? Okey. Yang awak pun duk mengejar lawyer. Lawyer pun cakap, tak boleh nak sign SPA sekarang ni, macam mana kita nak keluar rumah? Tak boleh dah lah. Katalah penjual ni ada dekat Melaka sebagai contoh, kan? Yang pembeli ni pula ada dekat Johor sebagai contoh. Okey, so seorang kat Melaka, seorang kat Johor. Memanglah kita nak sign dokumen ni. Okey. Pula tu, okey, sekarang ni pula ada circular. Circular yang telah dikeluarkan oleh Majlis Peguam. Okey, benda ni memang mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahulah. Circular dah dikeluarkan oleh Majlis Peguam. Majlis Peguam dah maklumkan di situ untuk penyaksian penandatangan dokumen untuk dokumen jual beli dan sebagainya perlu disaksikan oleh peguam walaupun dalam tempoh PKP ni. Walaupun dalam tempoh PKP, okey, dalam circular tersebut ada maklumkan bahawa video conferencing untuk menyaksikan, contohlah macam tuan-tuan puan ada dekat Melaka, saya dekat Kajang, kan? Okey, saya hantarlah dokumen tu melalui kurier. Hantar melalui kurier. Okey, walaupun penjual ataupun pembeli tu berada di tempat lain, saya ambil pendekatan, minta dia buat video call dengan saya, dan dia tanda tangan dokumen tu semasa video call tersebut. Tindakan tu pun sebenarnya tidak dibenarkan oleh Majlis Peguam. Okey, ni saya nak beritahu. Kalau ada lawyer yang buat macam tu, itu bagi saya sebenarnya itu atas dia punya tanggungan sendirilah, atas dia punya tanggungan sendiri. Tapi sebenarnya ada circular yang dah dikeluarkan oleh Majlis Peguam tidak membenarkan kami peguam-peguam untuk menyaksikan penandatangan dokumen tersebut melalui video conferencing. Tak boleh. Tak boleh. So sebenarnya saya kena menyaksikan tu, kalau nak kena bawa dokumen tu, jumpa dengan klien tersebut, dan klien tu kena tanda tangan dokumen tersebut dengan saya menyaksikan tanda tangan tersebut diturunkan. Dia tak boleh buat melalui video conferencing macam mana yang kadang-kadang sesetengah orang buat sekarang ni lah. Saya tak tahulah benda tu wujud ke tak wujud, tapi saya rasa mungkin ada lawyer yang mungkin nak memudahkan cara, dia buat cara, okey tak apa, encik duduk jauh, saya kurierkan aja dokumen tu, hantarlah parcel melalui pos laju dan sebagainya. Lepas tu bila encik dah terima dokumen tu, encik nak sign tu, encik call saya melalui video conference. Nanti saya boleh tengok penyaksian dokumen tu, encik sign melalui video conference tersebut. Okay, sebenarnya benda tu tak dibenarkan. Bar Kaunsil dah keluarkan, Majlis Peguam dah keluarkan circular berkeliling berkenaan dengan isu tersebut. Okey. So ceritanya kat sini, okey, berbalik kepada senario tadi tu, okey, penjual dah push, okey, saya nak cepat-cepat pakai duit ni, awak minta lah buyer tu sign cepat-cepat. Yang dokumen ni pula lawyer ni terhegeh nak prepare dokumen apa semua, kan. So bila lawyer explain apa semua ni pun tak nak dengar juga. Dia kata nak cepat, nak segera, nak buat duit tu nak gunakan untuk bayar hutang lah, apa macam-macam lah, cerita-cerita yang penjual ni keluarkan. Okey, yang pembeli ni pula, pembeli mungkin dia tak kisah sangat lah. Kalau misalnya kata boleh proses dokumen tu, nak sign dokumen tu pada bila-bila masa, kalau dibenarkan dia sign aja, tak ada masalah, kan. So mungkin penjual ni dalam keadaan yang pushy lah, dia memang nak cepat. Dia selalu hentam kita, selalu telefon kita, minta kita segerakan benda tu. Okey, jadi macam mana nak menangani perkara-perkara macam ni? Okey, jadi saya rasa ramai di kalangan sahabat-sahabat RAN yang sedang menghadapi masalah macam tu. Okey, jadi kalau ada dalam tuan-tuan puan berada dalam situasi tersebut, mungkin boleh letakkan di ruangan komen supaya kita boleh berbincang. Kita boleh berbincang dan kita cari jalan penyelesaian untuk kita bantu anda. Okay, alright. So saya mengalulukan lah. Siapa-siapa yang ada masalah yang saya dah ceritakan tadi tu, boleh masukkan dalam ruangan komen. InsyaAllah kita ramai, mata-mata kat sini saya nampak ada 22 orang kat sini. Mungkin 22 orang ni boleh bantu kita untuk selesaikan masalah tu. Macam mana kita nak buat? Okay, Encik Jai daripada Kota Baru, terima kasih Encik Jai. Okay, Awais pun ada, terima kasih Awais. Okay, Aidil Razak pun ada. Okey, Aidil Razak, Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, so terima kasihlah kepada siapa yang dah join ni. Minta tolong siapa-siapa yang dah join ni, tolong kongsikan. Tekan button share, tak susah pun nak tekan button share tu, tak susah. Tekan je button share tu, minta tolong kongsikan lah. Sebab saya tak boleh nak kongsikan ni, macam saya dah beritahu semalam.
kalau saya yang sharekan banyak-banyak, nanti saya kena ban so owner yang buat siaran live ni ataupun account holder ni, dia tak boleh sebenarnya nak share kan kepada orang lain. Jadi sebab tu saya selalu minta tolong tuan-tuan dan puan untuk sharekan. Okay, alright, so siapa yang ada masalah yang saya cerita tadi tu, boleh tulis kat ruangan komen tu masalah yang anda sedang hadapi, ataupun mungkin siapa-siapa yang ada kata apa sure ataupun cadangan untuk bantu rakan-rakan lain yang sedang menghadapi masalah yang saya ceritakan tadi tu. Itu sebagai contoh lah. Kalau ada masalah-masalah lain pun boleh sharekan je dalam ruangan komen tu, kita boleh berbincang sama-sama, kita boleh berkongsi pendapat di sini. Okay, ada ke tak ada? Kalau ada, tuliskan. Jangan orang kata apa segan-segan. Ini semua kita anggap adik-beradik je semua ni. Kita bincang adik-beradik je. Okay. Kalau ni tak payahlah tulis nama owner tu siapa, nama buyer tu siapa, just mention je lah. Saya sedang menghadapi masalah sekian-sekian. Okay. Vendor ni minta macam ni, buyer ni pula minta macam ni kan. Okay. So apa yang dia ni kan. Okay, Anggun, terima kasih Anggun. Selamat pagi Anggun. Oh, Khuzairi Khamsah, sahabat. Ini sahabat sekolah saya Semak Kajang Okay. Kuzek, apa khabar Kuzek? Okay. First time Kuzek join ni. Pelik juga ni, macam mana boleh bangun pagi Kuzek ni. Gurau-gurau Kuzek Okay. So itulah bila kita dah bincangkan tadi berkenaan dengan masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Jadi sekarang ni saya nak ceritakan lah saya nak ceritakan solution dia sebenarnya. Okay, ini kita cerita pasal tanggungjawab lah. Cerita pasal tanggungjawab. Pertama sekali, tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, macam yang saya dah beritahu selalu, kita ni anggaplah diri kita sebagai pemudah cara. Sebagai pemudah cara. Okay? Pemudah cara ni tanggungjawab dia apa? Macam mana tugasan sebagai seorang pemudah cara ni? Sepatutnya kita mendengar masalah ataupun rintihan daripada kedua-dua belah pihak, dan kita cuba selesaikan dengan cara yang berhemah dan terbaik lah. So ibaratnya nak tarik rambut dalam tepung, tepung tak berselerak, rambut jangan putus. Okay. So kita letakkan diri kita sebagai seorang pemudah cara. Okay. So tuan-tuan puan, bila dengar perkara macam ni, contohlah macam pembeli tadi kan, pembeli tadi dah menyuarakan pada tuan-tuan puan semua, dah menyuarakan pada tuan-tuan puan masalah dia nak suruh betulkan kebocoran ke, ataupun ada masalah cat dah lusuh ke, rumput rampai dah bersemak samun dan sebagainya. Okay, jadi kita sebagai pemudah cara, kita kena beritahu balik dengan pembeli tadi, cik, okay, sebenarnya macam ni cik, kedudukannya sekarang ni, rumah ni owner ni jual, istilahnya kita panggil as is where is basis, ataupun apa yang cik nampak, keadaan rumah tu macam tu lah. Sebab okay, ni saya nak cakap terus terang dengan cik, harga yang diletakkan tu RM250,000. Kalau saya boleh bawa cik tengok market value yang ada sekarang ni berdasarkan kepada penilai jurunilai yang bertauliah, bukannya saya main sebut-sebut macam tu je, berdasarkan pada harga yang jurunilai yang bertauliah dah bagi, RM250,000 ni sebenarnya RM250,000 ni dah bawah daripada market value. Okay, kalau ikutkan jurunilai bagi harga untuk rumah ni paling-paling rendah pun dia boleh bagi harga 255 ataupun 260. Dan kalau encik tengok transaksi yang berlaku dalam iProperty, dalam Edge Property, dalam mudah.my, kalau encik tengok iklan-iklan yang ada kat situ, kebanyakan owner jual harganya RM260,000 ke atas. Okay, jadi dalam keadaan sekarang ni, saya bukannya nak orang kata menidakkan apa yang cik minta tadi. Okay, ni cara bercakap lah. Cara bercakap nak menangkan hati. Bukan orang kata nak blame orang, ataupun nak orang kata merendahkan semangat dia, tidak. Ini cara bercakap untuk memenangkan hati dia. Okay, so cara bercakap macam ni. Okay, so maknanya bila cik tengok harga ni RM260,000, harga pasaran sekarang ni, cik dapat rumah ni vendor tawarkan dah memang below market value cik, bawah RM250,000 kan. Okay, so bila vendor dah tawarkan harga bawah RM250,000, lepas tu cik minta pula dia betulkan yang bocor, yang cat dah lusuh, nak minta dia pergi tebas rumput kat depan rumah dan sebagainya. Jadi pandangan saya lah, pandangan saya sebagai seorang perunding hartanah, benda tu agak sukar sikit lah untuk penjual nak
owner ataupun melunaskan apa yang cik minta tadi tu, ataupun nak menjalankan apa yang cik minta tadi. Sebab saya rasa bila owner dah letakkan harga yang begitu, 250,000 tu dah below daripada market value, dan owner pun ada pernah beritahu dengan saya, dia memang susah sikit nak negotiate harga tu, sebab ni lah harga yang last dia bagi. Tapi tak apa. Kalau misal kata encik rasa macam betul-betul dah ready nak beli rumah ni, kan, ready nak beli rumah ni, jadi saya rasa mungkin budi bicara lah, kita minta budi bicara daripada encik sendiri. Saya boleh nak propose kepada owner. Saya mungkin cuba bantu encik di sini untuk propose kepada owner apa-apa perkara yang encik bagi tahu ni tadi. Tapi itulah, dalam masa yang sama encik kena faham lah situation tu macam mana. So bila owner dah letakkan harga 250,000 tu sebenarnya dah final price, dalam masa yang sama dia pun ada mention tak boleh nak buat apa-apa pembaikan dan sebagainya. Tapi tak apa, walaupun owner dah beritahu saya awal-awal, tapi saya cuba nak maklumkan perkara tersebut kepada penjual. Jadi kita tengoklah macam mana penjual tu cakap balik. So itu antara cara macam mana tuan-tuan puan boleh berkomunikasi, boleh berkomunikasi dengan pembeli tadi. Tapi cik kena faham, dalam masa sekarang ni bila saya nak negotiate benda ni dengan owner, cik kena faham, takkan saya nak negotiate macam tu, kosong cakap macam tu saja, nak keluarkan air liur macam tu saja. Jadi tak wajar lah macam tu, cik, kan? Jadi apalah salahnya kalau misal kata dalam masa sekarang ni encik tunjukkan yang encik ni betul-betul committed, betul-betul committed nak beli rumah tu. Caranya macam mana? Encik kenalah sediakan deposit. Deposit tu pun sebenarnya lah, kalau ikutkan owner dia beritahu dengan saya, deposit yang nak kena collect untuk penjualan rumah ni adalah 3%. 3%. So maknanya kalau harga rumah ni 250,000, 3% daripada harga 250,000 tadi. So kalau misalnya kata encik betul-betul nakkan rumah ni, jadi saya syorkan encik letaklah deposit dulu, dan encik sign lah booking form ni dulu. Saya boleh tolong isikan particular, encik bagi je IC, saya tolong isikan. Tapi insyaAllah jangan risau, apa yang encik suarakan tadi tu saya akan bawa semua tu kepada penjual. Nanti kita tengoklah macam mana dia punya jawapan. Tapi itulah saya minta sekarang ni, kalau boleh encik fahamlah dengan keadaan sekarang ni. Sebab untuk pengetahuan encik, bukan encik seorang je yang dah tawarkan, bukan encik seorang yang dah tawarkan untuk beli rumah ni. Ada beberapa orang lain yang tengah menunggu, yang dah WhatsApp saya nak buat appointment untuk jumpa dalam keadaan sekarang ni. So sebab tu saya cakap tadi, kalau boleh encik letakkanlah deposit, sekurang-kurangnya saya dah boleh maklumkan kepada owner tadi macam mana, dan setidaknya owner tu bolehlah nampak betul lah genuine buyer ni, dia dah betul-betul nak beli rumah ni. So tuan-tuan puan boleh terangkan macam tu pada prospek buyer tadi tu. Dan dalam masa yang sama, just beritahu dengan dia, tidak ada masalah sekiranya bila dia dah masuk booking tadi, kita kena cerita lah, lepas ni kita propose untuk owner pertimbangkan apa yang cik dah minta tadi tu, minta owner pertimbangkan, kita propose pada dia. Kalau misalnya kata owner ni alhamdulillah setuju, nanti saya akan maklumkan balik pada cik. Tapi kalau dalam masa sekarang ni, next proses kita akan buat submission untuk cik punya pinjaman, pinjaman loan dengan pihak bank. Jadi encik kena bantu saya untuk sediakanlah apa-apa dokumen yang berkenaan. Sekurang-kurangnya dengan dokumen tu saya dah boleh bantu encik untuk hantar kepada pihak bank untuk bank proses loan encik. So itu cara macam mana kita nak berdiplomasi dan berbicara dengan bakal pembeli yang mungkin menyuarakan ketidakpuasan hati dia, dan so satu lagi cara, mungkinlah tuan-tuan puan kena faham kat sini, kita kena ambil kira, contoh katalah 3%, daripada 3% tadi tu katalah commission tuan-tuan puan 60-40, 60 tuan-tuan punya portion, yang 40% lagi tu pergi ke agensi, kan. So dah kira-kira dapat 3%, 60% daripada 3% tu adalah, katalah dah congak-congak kat situ lebih kurang dalam 6,000 lah katakan, 6,000. Lepas tu sekarang ni memang dalam keadaan sekarang ni mungkin kita sebagai perunding hartanah ni ada masa-masanya yang kita perlu berkorban, berkorban sikit, berkorban sikit untuk memenangi hati klien-klien kita. Jadi cadangan saya di situ, kalau katalah tuan-tuan puan ni mungkin bila dah berhadapan dengan buyer yang
yang orang kata menyuarakan ketidakpuasan hati dia tadi tu, untuk memenangi balik hati dia, mungkin tuan-tuan perempuan perlu congak, tengoklah komisen yang dapat RM6,000. okey, kos nak upah bangla, nak tebas semak samun kat depan tu dengan tebas pokok-pokok yang ada tu, katalah RM100 lah katakan, RM100. Tu dah congak-congak. okey, katalah nak repair rumah ni, dah kira-kira tadi dah panggil orang kata kontraktor indon ataupun bangla yang ada tu, dia kira-kira adalah lebih kurang dalam RM1,500. Ada lebih kurang RM1,500 kan. okey, so dengan adanya congakan yang kita dah buat, berdasarkan kepada kiraan yang kita dah buat tadi tu, cuba kita simpan dulu perkiraan yang ada tadi tu, dan kita tengok sama ada kita boleh bantu owner untuk keluarkan kos berdasarkan kepada kita punya komisen yang dapat untuk selesaikan masalah yang pembeli tadi minta kita suarakan kepada owner. Tapi simpan dulu, jangan buat dulu, simpan dulu. Kenapa saya cakap simpan dulu? Sebab kita tak jumpa owner lagi, kita tak bersembang dengan owner lagi kan, kita tak minta lagi budi bicara ataupun discretion daripada owner tu lagi. So kita dah comel-comel, kita dah estimate. Panggil bangla, panggil indon untuk repair rumah semua sekali ni, dah tebas mak samun ni, katalah dalam RM1,500 kos dia, RM1,500. so komisen aku dapat lebih kurang dalam RM6,000. so kalau nak make sure deal ni jadi, aku kena berkorban sikit lah, RM1,500 ni aku kena korbankan sikit, aku kena settlekan ni, kalau tak kes ni tak boleh jalan kan. So tapi benda tu jangan dibuat dulu, kita simpan dulu. So next step kita bawa lah, kita bawa benda tu kepada owner pula. So kita gunakan budi bicara yang kita dah bersembang tadi tu, kita cuba untuk memenangi hati owner tadi. So kita sembang lah dengan owner. Tuan, sekarang ni macam ni tuan, tuan offer harga RM250,000, memang harga yang tuan bagi ni memang terbaik. Saya dah check dah, market value-nya macam ni. Dan dalam masa yang sama, penawaran daripada owner-owner rumah-rumah yang lain yang nak dijual tu, mereka menawarkan harga yang agak tinggi sikit berbanding yang tuan tawarkan tadi tu. Tapi tuan, sekarang ni market memang tengah slow. Market tengah slow. Dan sekarang ni bila tuan tengok, kita dah iklankan rumah ni dah dekat 8 bulan lah. 8 bulan tak ada buyer yang betul-betul genuine. Ini je lah salah satunya buyer yang datang, dia terus bagi deposit. Jadi saya nak minta lah belas ihsan tuan, budi bicara tuan, kalau boleh tuan pertimbangkan yang dia minta ni adalah untuk ceritalah nak betulkan rumah tu dulu, nak kena tebas semak samun yang ada kat situ dulu. Betul dia minta lah diskaun sikit, so mungkin orang tu minta 240, yang owner tu nak jual 250 sebagai contoh kan. So daripada apa yang diminta diskaun tadi tu, kalau boleh tuan pertimbangkan lah, sebab saya rasa kalau kita tak ambil buyer ni, kebarangkalian untuk tuan dapatkan buyer lain yang berminat tu agak susah sikit. Kena pandai lah berlapik cakap dengan dia. So skill macam ni mungkin sahabat-sahabat memang dah arif dah tentang gitu. So yang saya ceritakan pasal budi bicara tadi tu, so maknanya kita yang cuba syorkan, kepada owner, minta budi bicara dia untuk pertimbangkan. Jadi tuan, bila tuan dah dengar benda ni daripada saya, saya bukannya nak orang kata memenangkan pihak yang sana tu, bukan nak memenangkan buyer punya side, tapi dalam keadaan sekarang, market sekarang ni memang slow, lepas tu harga yang owner-owner lain yang tawarkan tu mungkin lebih tinggi daripada tuan, tapi tak ada orang yang tawarkan. So ini the first buyer yang muncul, yang memang datang terus nak lock, terus bagi deposit kan. Jadi saya minta lah budi bicara tuan, kalau boleh pertimbangkan lah. So try tu memenangi hati dia. Katalah owner ni memang jenis yang ketegak, orang Kedah kata ketegak, memang susah nak berbincang dengan dia memang jenis yang pushy lah. Tak ada, aku tak kira, aku dah suruh kau jual 250,000 lah. Kau kena jual 250,000, aku tak nak kurang di situ. Kalau tak, komisen kau potong lah, dia kata macam tu kan. Katalah jenis buyer, jenis vendor yang jenis ketegak macam tu kan, dia memang nak menang, dia tak nak kalah pun. So kalau macam tu, just bagi tahu dengan dia, kita macam ni tuan, saya boleh bantu tuan, tolong tuan dalam keadaan sekarang ni, memang saya nak bantu tuan dan juga nak bantu pembeli tadi, nak pastikan yang pembeli tu pun dapat rumah ni, dan dalam masa yang sama tuan pun dapat selesaikan masalah nak jual rumah ni segera. So kita dah iklankan 8 bulan dan sebagainya, tapi sekarang ni saya tengok nak matchkan dengan apa yang tuan minta tadi tu, mungkin
saya boleh bantu untuk selesaikan komplain yang buyer tadi minta lah. Okay, tapi harga tu saya rasa kalau tuan tak boleh nak negotiate lagi, tak apa. Kita cuba kurangkan sikit. Kalau katalah buyer tu minta 240, tuan kasih up sikit je lagi. Kasih up sikit je lagi. Mungkin saya boleh propose pada tuan 245. Kan, 245. Okay, so at least tuan dah dapat extra 5,000 kat situ. Buyer pun dapat kurangkan 5,000 kat situ. Okay, so apa yang saya boleh bantu kat situ? Okay, tak apalah. Saya dah kira-kira tadi, dah congak-congak, saya estimate apa tu tadi, dah panggil Indo dengan Bangla ni. Indo dengan Bangla ni kata kalau nak repair balik semua ni dalam 3,000 kan, dalam 3,000 kan. So saya rasa tak apalah, yang 3,000 tu saya ambil commission saya settlekan. Beritahu dengan dia 3,000 tau, jangan cakap 1,500. Cakap dengan dia 3,000. Okay, saya dah kira-kira dah ni, panggil Bangla semua ni dah kira-kira dalam lebih kurang 3,000 kata. Okay, tak apalah. Commission yang ada tu nanti saya gunakan, saya settlekan masalah yang apa ni, yang buyer tadi propose, yang nak minta kita apa tu rectify apa-apa defect dan sebagainya. Dan kita gunakanlah commission saya tu untuk settlekan yang apa tu, untuk repair ni work ni, dan juga untuk tebas lalang dan sebagainya. Okay, kalau macam tu boleh tak tuan? Okay, so just try nak menangkan hati orang kan. Kita nak memikat anak dara, contohlah kita nak tackle anak dara orang, takkanlah nak tackle anak dara orang kita nak kena keras saja kan. Kita kenalah orang kata apa, give and take di situ sebab kita nak, tu yang saya kata tadi daripada posting yang saya buat semalam dalam iklan tu, kita nak cuba dapatkan win-win situation. Menang di pihak vendor, menang di pihak buyer, dan dalam masa yang sama menang juga di pihak kita. Setidak-tidaknya usaha kita tu nampaklah, usaha kita tu nampak dan ada orang kata apa, balasan yang walaupun tak seperti mana yang kita dapat kalau kita tak payah nak keluarkan duit nak repair rumah tu. Dan dalam masa yang sama commission kita, kalau kata dah ada jual 245 tadi tu, commission kita makin kecil, tapi setidak-tidaknya benda tu done deal, jalan, case tu jalan. Case tu jalan, saya pun senyum lah sebab SPA tentu bagi kat saya boleh lah buat SPA dia kan. Alhamdulillah saya pun berkongsi rezeki dengan tuan-tuan perempuan juga kan. So setidak-tidaknya benda tu done deal dan kita boleh teruskan. Kita boleh teruskan. Okay? Jadi itu antara cara yang saya nampak lah. Sebab tu penting dalam budi bicara ni, kita kena pastikan yang dua-dua pihak menang. Tidak ada yang tertindas dan tidak ada yang kalah di situ. Buyer dapat apa yang dia nak dan penjual pun insyaAllah dapat apa yang dia nak. Okay? So itulah maksud saya dalam kata apa, menggunakan budi bicara, kepentingan menggunakan budi bicara dalam kita punya berurusan jual beli tanah tu. Okay? Right. So saya baca sekejap. Terima kasih ilmu. Okey, Cik Zul, terima kasih Cik Zul join. Okey, Tuan Jafar komen apa ni, seller nak jual RM 1 juta, pembeli nak beli 1.2 juta. Pembeli wakil GLC, maka 200,000 dia nak, 200,000 dia nak. True story, akhirnya penjual tak mau jual. Ni ceritanya pembeli ni dia nak siphon 200k tu lah. Cik Jafar. Betul? 200,000 ni masuk poket dia sendiri lah. Dahsyat-dahsyat juga pembeli sekarang ni. Dia maknanya dia apa, dia nak lock harga 1 juta kan. Tapi yang 1.2 million ni 200,000 tu pergi kat poket wakil company tu lah. Assalamualaikum Tuan Aizat, tajuk yang menarik hari ni. Okey, terima kasih Tuan Jizul. Okey, so macam yang Cik Jafar punya persoalan ni. Last kali akhirnya penjual tak mau jual penjual tak jadi nak jual. Sebab apa Sebab penjual ni dah tahu cerita sebenar di belakang tabir tu, ataupun macam mana. Tapi sebenarnya ada deal-deal yang macam ni, yang orang kata apa, yang salah lah. Sebenarnya benda ni salah. Awak sebagai wakil GLC, wakil GLC, dan katalah awak ni bahagian procurement lah. Procurement ni perolehan kan. So dalam masa yang sama awak dipertanggungjawabkan untuk mencari deal yang bagus apa semua kan. Okey. Saya tak nak komen lah pasal benda tu menyalahi undang-undang ke tidak. Memang kita dah sedia maklum bila kita membuat sesuatu perkara di bawah bidang kuasa kita, sebagai katalah yang pembeli tadi tu wakil pada GLC, di bawah bidang kuasa kita, katalah kita bertindak sebagai yang kata apa, wakil yang diamanahkan untuk mendapatkan deal nak beli tanah dan sebagainya kan. So bila kita dah buat sesuatu yang menguntungkan kita, yang masuk duit tu bukan untuk menguntungkan syarikat, tapi masuk duit tu menguntungkan kita sendiri, masuk dalam poket kita sendiri.
Jadi secara langsungnya benda tu adalah salah di segi undang-undang. Okey, itu kita cerita dari segi undang-undang. Kita tak cerita lagi dari segi agama. Dari segi keberkatan, dari segi orang kata apa, halal ke tidak duit yang dapat tu, for sure benda tu tak boleh sebab bukannya duit kita. Sepatutnya bila kita mewakili syarikat, dan dalam masa yang sama kita dipertanggungjawabkan, kita diamanahkan untuk mencari deal yang terbaik lah untuk syarikat tersebut. Sepatutnya kita kena jalankan deal tu dengan betul lah. Tak boleh lah orang kata apa nak makan side income, nak makan duit poket tepi dan sebagainya. So istilah duit bawah meja, duit tepi apa semua ni, kalau boleh tuan-tuan puan educate mereka sebagai penghuni tanah ni. Memang kalau kadang-kadang kita ni, macam saya sendirilah sebagai peguam, macam-macam manusia yang kita jumpa, macam-macam cara ni diorang ni nak buat ada keuntungan yang luar yang sepatutnya tak boleh diorang dapat kan, tapi diorang masih lagi nak meneruskan dengan hasrat yang tak betul tu. Jadi kita ni sepatutnya kita sebagai orang kata apa, yang ada ilmu, yang tahu benda tu salah, jadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk menyedarkan mereka. Kalau boleh lah, kalau boleh kita sedarkan mereka, kita betulkan benda yang tak betul tadi tu. So na'udzubillah, minta jauh lah, kalau boleh kita dielakkan lah daripada berhadapan dengan situasi macam tu yang menyebabkan kita rasa macam tersepit di tengah-tengah, dan dalam masa yang sama kita mungkinlah dalam keadaan sekarang ni, kita cerita pasal keberkatan rezeki tu yang paling utama lah. Kita cerita pasal halalan thayyiban, harta yang kita dapat tu mestilah harta yang halal, sebab kita fikir dapat komisen dari situ, kita nak bagi makan ke anak bini kita, kita nak besarkan anak-anak kita, nak sekolahkan anak kita dengan duit yang tak berkat tu macam mana? So kita nasihatkan mereka, kita cuba nasihatkan bakal-bakal pembeli ni yang mungkin yang Tuan Jaafar berhadapan sekarang ni. Kalau saya lah jadi Tuan Jaafar, saya ambil peluang tu untuk menasihati dia, cuba untuk bantu syarikat yang diwakili tadi tu untuk tidak mengalami kerugian lah. Yang sasar bila dia beli dengan harga 1.2 juta, sedangkan owner tu jual 1 juta je, 2-3 ribu tu memang tak ada tujuan lain lah, dia nak masuk poket dia sendiri lah tu kan. Jadi itulah, na'udzubillah, tak jauh kita cuba perbaiki kelemahan yang ada, ketirisan yang ada, dan tanggungjawab kita lah untuk memastikan kalau boleh lah, kalau boleh kita sedarkan mereka, kita beritahu perkara yang tak betul ni tak boleh dibuat. Sebab kadang-kadang dia fikir rent ni senang je nak kauti benda diorang, rent ni bukan ada duit sangat. Kadang-kadang lah, bukan nak kata tuan-tuan perempuan tuan-tuan perempuan ni alhamdulillah semua okey. So mungkin dia ni sebagai pembeli tu dia dah fikir rent ni bukan ada duit sangat dia mesti terdesak macam ni, aku offer dia macam ni mesti dia nak macam ni, dia dapat komisen apa kan. So bila dah fikir macam tu, kita cuba ajar dia balik, kau ingat semua rent macam tu ke? Aku tak boleh dibeli dengan duit tau. Konon je lah kan, konon cakap macam tu lah kan. Aku tak boleh dibeli dengan duit tau. Aku ada prinsip aku sendiri. Kau buat benda ni salah kan, awak buat benda ni salah, benda ni dah menyalahi undang-undang. Kalau aku report kat SPRM, BPR zaman dulu aku report kat SPRM, kau kena tau. Sekarang nak macam mana kan? So kalau misalnya kata kau nak buat deal, buat betul-betul lah. Kalau owner nak jual 1 juta, yang kau nak pergi markup 1.2, kenapa kan? Duit 200 ribu tu kau nak sepoket ke? Tu konon-kononnya lah kan. So kita educate dia, kita cuba sedarkan dia, sedarkan dia dalam keadaan sekarang ni. Saya setuju dengan apa yang Tuan sampaikan, penyelesaian masalah tadi tu sebenarnya atas insentif dan kreativiti sendiri, dan yang penting niat untuk membantu antara dua pihak. Yes, okay. So terima kasih. So itulah So sebagai perundingan tanah ni memang kita kena win-win situation. Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan menghadapi masalah yang tadi tu, jadi macam yang Cik Jaafar highlightkan tadi, sebaik-baiknya kita cuba elakkan, dan kita fikir, kita nak buat salah ni, kita bayangkan apa tau, kita bayangkan muka anak-anak kita, tengok kita balik-balik penat-penat, anak kita datang nak peluk kita, nak cium kita, nak sayang kita, cuba kita letakkan situation kita. Okay, ni dah nak sign ni kan, okay, dah ada booking form ni, dah nak sign, dia nak buka check dah ni kan. Okay, bila nak buat benda tu kita bayangkan, okay, nanti kalau jadi apa-apa kat aku, anak aku nak balik, nak cium aku, nak sayang aku, dah tak boleh dah. Katalah aku terkantoi masuk penjara dengan dia sekali masuk penjara, aku pun terlibat sama, aku pun silap pun jadi orang kata apa, banduan juga disebabkan perkara macam ni. So kita bayangkan benda-benda yang kita cuba nak elakkan tadi.
So insyaAllah bila berlaku macam tu, kita akan rasa macam tak apalah, tak dapat pun tak apalah, komisen kat sini, duit tak berkat nak buat apa kan. So kita bayangkan benda-benda yang kita takut lah, kita takut. Dan kalau nak bayangkan neraka macam mana tu jauh sangat, kita pun tak pernah nampak neraka macam mana kan. So kita bayangkan anak yang tengah menunggu kat rumah, yang tengah lompat-lompat seronok tengok kita balik kerja, tiba-tiba kita tak boleh nak menghadapi situasi macam tu sebabkan kita buat perkara yang menyalahi undang-undang tadi dan kita kena tangkap. So itu yang saya cuba nak ni lah, sampaikan kepada tuan-tuan puan. Khairul Rizal, okay, terima kasih. Anda hebat tuan Allah. Saya ni biasa-biasa je tuan Khairul. Okay, terima kasih tuan Khairul. Okay. Coach, minta maaf ya, ada hal tak dijangka pagi ni, nak kena left dulu. Mohon coach let it stay in posting ya. Nanti petang-petang sikit saya tengok balik. No problem. Okay, tak apa. Zara jangan risau, benda yang saya kongsikan ni tiap-tiap hari memang saya tak pernah delete. Kalau misal kata tak sempat, tak apa. Petang nanti boleh tengok balik. Okay, terima kasih banyak-banyak Zara join kita pada pagi ni. Okay, ada apa-apa lagi yang nak share? Saya dah dapat link ebook. Thank you tuan, beri free. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih tuan Khairul. Okay, siapa-siapa yang belum dapatkan lagi ebook saya tu boleh tengok dekat saya punya link tu. Nanti kejap lagi saya sharekan slide tu. Boleh tuan-tuan tengok kat slide tu. Salam coach, macam mana dengan budi bicara jual beli antara sesama perunding dalam aspek co-bi? Okey, kalau ikutkan sekarang ni, katalah co-broking, kita nak buat co-broking. Okey, co-broking ni benda tu saya rasa undang-undangnya memang dah jelas, undang-undangnya dah jelas. Macam yang Tuan KS tanya ni, katalah sekarang ni bila kita buat co-broking, kita punya practice, amalan yang biasa tuan-tuan perempuan sebagai rent jalankan adalah 50-50, betul tak? Tapi katalah dalam keadaan tu, mungkinlah katakanlah tuan-tuan perempuan ni membawa penjual, yang co-bro agent tu membawa pembeli. Okey. So dalam situasi macam tu, penting untuk tuan-tuan perempuan muktamadkan persetujuan yang telah dicapai di antara dua-dua agent tadi tu di dalam agreement lah. Co-bro kan ada agreement, ada surat dia kan. So pastikan tuan-tuan perempuan tanda tangan apa yang ada di dalam persetujuan tersebut, dicatatkan dan dimasukkan dalam co-broking punya agreement. Okey, untuk memastikan hak masing-masing terjaga. Okey, jadi bila Tuan KS tanya budi bicara, budi bicara kat sini katalah penjual ni dia dalam keadaan yang mungkin tak begitu usaha di atas ejen yang mewakili penjual tadi tu mungkin tak sehebat usaha yang terpaksa digalas oleh ejen yang membawa pembeli tadi. Okay, contoh katakanlah ejen penjual ni, anda sebagai ejen penjual, anda dah letakkan iklan, anda dah convince ataupun yakinkan penjual tadi dengan penawaran yang telah dibuat oleh pembeli. Okey, tapi dalam masa yang sama, yang ejen pembeli ni pula terpaksa cari buyer, lepas tu nak kena bawa buyer viewing, buyer pula tu datang kadang-kadang bukan satu buyer je, kadang prospek buyer ni sampai 4-5 orang, dan datang bukannya sekali, kadang-kadang sampai 4-5 kali datang. Mula-mula dia datang dengan seorang-seorang, lepas tu dia datang dengan wife dia, lepas tu datang dengan wife pun tak boleh buat keputusan, bawa pula bapak mentua dia datang, tu bawa bapak mentua datang tak boleh buat keputusan, bawa bapak dia sendiri datang pula kan. So dah 2-3 kali kena datang. So yang bawa ni adalah ejen buyer. Okay, so bila ejen buyer ni kita nampak usaha dia di situ, usaha dia di situ kita nampak memang lebih, memang lebih, dan dalam masa yang sama lah katalah done deal, close dah. Alhamdulillah benda tu dah orang kata dah boleh dimuktamadkan. Tapi dalam masa yang sama mungkinlah ejen buyer ni cakap kalau boleh kau boleh bagi aku lebih sikit tak, aku tengok dalam keadaan sekarang kau pun nampak kan, kita dah try nak jual rumah ni dah dekat setahun. Lepas tu buyer yang aku bawa pun dah banyak kali dah, buyer ni lah buyer tu semua, kau pun tengok usaha yang aku dah buat macam mana kan. So boleh tak kalau misalnya kata aku nak negotiate dengan kau, dapat aku punya portion tu 55 lah, kau ambil 45, aku 55. So kalau dalam keadaan macam tu, so masing-masing nak menang-menang, win-win situation. So apa salahnya kalau anda korbankan mungkin 5% tu bagi lebih pada dia. Sebab anda pernah nampak usaha dia nak bawa buyer tu bukan senang kan. So itu
pandangan saya lah kan, anda lebih arif tentang perkara tersebut dan anda yang berada di lapangan. Jadi bagi saya, kalau misalnya kata dalam keadaan macam tu, tak salah kalau sekiranya anda bagi lebih pada ejen buyer tadi tu. Tapi yang penting kena muktamadkan dan letakkan dalam on paper lah, kena ada perjanjian bertulis, supaya hak anda terjaga lah. Jadi siapa yang nak terima duit, agensi vendor ke, agensi buyer ke, yang tu soal yang kita boleh muktamadkan. Tapi yang biasanya dari segi komisen tu lah, berapa percentage nak bagi tu kan. So biasa kita buat 50-50. Jadi dalam keadaan macam ni mungkin kita letak 45, okey tak apalah. Kau minta 60, aku minta sikit lagi lah, kau bagi aku 45 pun okey dah. So kau ambil 55. So pandai-pandai berdiplomasi lah dengan dia kan. Setidak-tidaknya kita dapat close deal tu dengan usaha berdua. Usaha berdua, walaupun nampak memanglah yang buyer punya ejen ni lebih terpaksa bekerja keras, tapi dalam masa yang sama kita bagi dia something, orang kata apa, token untuk orang kata apa, berterima kasih dengan usaha yang telah dia jalankan dan memastikan deal tu jadi kan. So itu yang saya boleh cadangkan lah. So adakah saya menjawab soalan Tuan KS? Okay, saya minta maaf lah sebab saya bukan seorang ejen, saya seorang peguam. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang ni mungkin tuan-tuan perempuan boleh menggunakan budi bicara untuk berbincang dan memuktamadkan dalam keadaan win-win situation. Sekurang-kurangnya dua-dua pihak boleh tersenyum, boleh tersenyum dan tidaklah bermasam muka di antara satu sama lain. So itu yang kita pentingkan. Ukhuwah antara kita tu kita kena jaga. Kita mungkin fikir okey, kali ni dia jadi ejen buyer, mungkin akan datang kita ambil listing dia, kita pula jadi ejen buyer kan. So dalam keadaan macam tu, co-broking tu, ingat macam yang saya dah terangkan awal-awal dulu, cabaran perundingan hartanah sekarang ni, kalau you all tak bina network, kalau you all tak besarkan network, dalam keadaan sekarang ni memang anda tak boleh nak pergi jauh. Okay. Cikgu Jamrul selalu cerita, cikgu ada lagi ke cikgu? Okay. Cikgu Jamrul saya suka dengar talk dia. Bila Cikgu Jamrul cerita pengalaman dia macam mana. Okay. So kalau tuan-tuan perempuan yang mungkin belum pernah lagi datang seminar Hartanah Strategi Tarik Leads, biar saya ceritakan. Pengalaman Cikgu Jamrul very simple. Dia tak pernah langsung mengiklankan rumah-rumah yang dia pegang listing tu dalam mudah.my, dalam iProperty ke apa, tak pernah. Cikgu Jamrul sendiri bagi confession tu, bagi dia punya penerangan dalam dia punya talk. Dia tak pernah. Yang mengiklankan tu bukan dia, tapi yang mengiklankan iklan-iklan tersebut adalah orang-orang yang mengenali dia, yang pegang sebagai orang kata QA dengan dia lah. Yang buat QA dengan dia. So iklan yang masuk dalam mudah.my, iklan yang masuk dalam Edge Property, dalam iProperty, semua tu bukan datang daripada Cikgu Jamrul sendiri, tapi datang daripada rakan-rakan RAN yang dia buat kolaborasi tadi. Indahnya bila kita bernetwork dengan orang. So itulah sebenarnya yang saya syorkan daripada awal tadi. Kalau anda masih lagi berkeadaan macam tak apalah, aku nak pegang listing ni seorang-seorang, tamak. Aku tak nak share dengan orang lain, tamak. So benda-benda macam tu memang tak lama lah anda dalam industri tu, percayalah cakap saya. So sekarang ni memang penting untuk QA. Macam saya sendiri sebagai seorang peguam. Ni saya nak share lah pengalaman saya berdasarkan pada apa yang saya dah cerita kepada tuan-tuan perempuan semua ni, berdasarkan pengalaman saya. Kalau misal kata saya dalam keadaan sekarang ni saya buat menyombong, kadang-kadang orang fikir lawyer ni mesti dia punya kasta dia tinggi sikit, macam bagus lawyer ni kan. Kalau saya buat menyombong, saya tak bina network saya tak kenal tuan-tuan perempuan semua, saya tak buat, saya pedulikan, lantaklah nak buat sharing ke apa ke, ni semua bukan kerja aku buat kerja aku je. Aku buat agreement, aku pergi mahkamah, aku buatlah perkara-perkara yang lawyer buat. Nama pun lawyer kan, mestilah poyo sikit kan. Tapi kenapa saya tak buat macam tu? Kenapa saya ambil pendekatan, saya buat hartanah dan anda ni, saya buat sharing, saya buat perkongsian, saya tambahkan apa yang kurang, ilmu-ilmu yang saya ada tu, saya berkenalan dengan ramai orang, saya pergi masuk kelas. Tak kira lah sekarang ni, saya punya hobi baru sekarang ni apa tahu, dalam tempoh PKP ni, hobi saya sekarang ni nak join mana-mana kelas, sifu-sifu mana-mana yang buat sharing, saya akan join. Tak percaya, tengoklah. Macam malam tadi saya join iRealty punya sharing. Saya join dalam dia punya bina kekayaan dalam hartanah. Dia buat satu program which is memang super, memang bagus. Sepanjang minggu daripada malam semalam sampailah ke hari Jumaat nanti, saya dah join iReal Academy punya program tu. Dan
Ada yang tanya dengan saya, coach, awak ni kenapa level-level awak nak kena join lagi program-program macam ni? Bagi saya benda tu adalah satu cara untuk saya menimba ilmu dan saya dapat sharing daripada orang lain. Walaupun kadang-kadang benda tu saya dah biasa dengar, saya dah pernah dengar. Tapi macam saya beritahu, apa salahnya kita letakkan diri kita ni, ego kita turunkan sikit. Kita turunkan sikit. Bila kita nak menimba ilmu daripada orang lain, ego kita kena turunkan sikit dan kita kena open kita punya minda, open hati kita untuk menerima. Untuk menerima. Walaupun benda tu mungkin kita dah biasa dengar. Tapi apa salahnya kalau kita dengar daripada orang lain? Mungkin kita dengar dulu cikgu yang mengajar kita, cikgu lain. Mungkin hari ni kita dengar daripada orang yang kita tak pernah dengar lagi ilmu yang dia nak kongsikan tu. Jadi inilah peluang yang ada sekarang ni dalam tempoh PKP ni. Kita duduk diam-diam kat rumah tak buat apa-apa, jadi ambil lah peluang tu. Ambil peluang tu. Kebanyakan kelas yang dianjurkan semuanya percuma. Okey, malam nanti siapa yang free boleh follow Najib Asadok. Malam ni dia ada buat kata apa, sharing dia, ada buat webinar secara percuma. Boleh masuk dalam Facebook page Najib Asadok, sifu saya juga. Saya pun banyak belajar daripada dia untuk online marketing dan sebagainya. Okey. Jadi macam yang saya beritahu tadi, kita luaskan network. Luaskan network, kita banyakkan kawan-kawan, kita jangan bermusuh dengan orang. Itu yang paling penting sekali. Okay? So bila dah ramai kawan dalam industri ni, kita banyak, kita seronok tau. Kita akan rasa seronok. Kalau dulu, kalau sebelum saya wujudkan Hartanah anda tahun lepas pada bulan 4, kita ingat lagi 9 April 2019 adalah kelas pertama saya anjurkan Seminar Hartanah Strategy Tarik Leads. Okay, masa tu bagi saya niat dan objektif utama saya buat kelas seminar tersebut adalah untuk yang pertama sekali adalah untuk networking. Networking tu yang paling penting. Okay, jadi itu yang saya beritahu peserta yang datang ke seminar saya semua saya dah cakap. Okay, sebenarnya ambil kesempatan ni. Bila saya buka kelas seminar Hartanah Strategi Tarik Leads tu, saya buka kepada semua ejen, kepada semua rent. Tak kira lah rent baru ke rent lama ke, daripada agensi mana ke, saya open kepada semua. Sebab apa? Saya nak you all bergaul. Saya nak you all berjumpa antara satu sama lain. Okay? Siapa-siapa yang ingat datang STL pagi-pagi tu, apa benda yang saya suruh buat? Pagi-pagi tu saya nak suruh you all ice breaking tu, exchange business card, bertukar-tukar business card, berkenal-kenalan dengan semua orang yang ada dalam bilik seminar tu. Sekarang ni mungkin tak boleh lah kan, nak salam tak boleh. Kalau misal kata bukan di dalam tempoh COVID-19 ni, alhamdulillah lah kita buat. Memang itulah ice breaking session tu lah yang paling saya rasa ditunggu-tunggu sekali. Bukan sharing sangat-sangat apa yang saya cerita, apa yang saya sampaikan ilmu tu, mungkin benda tu perkara yang kedua lah. Tapi bagi saya yang paling penting bila saya buat STL tu adalah untuk networking. Tuan-tuan perempuan akan jumpa. Okay, katalah dulu sebelum ni dah friend dah, dalam friend list ada lah. Katalah macam yang ni, okay, Faizal tu contoh kat Ipoh, dengan Afif pun kat Ipoh juga. Kita dah kenal sesama lain. Okay, Faizal dengan agensi sekian-sekian, okay, Afif dengan agensi sekian, tapi tak pernah berjumpa. Okay, jadi bila kita wujudkan STL tu, buat seminar hartanah tu, tuan-tuan perempuan dalam agensi yang lain-lain tu boleh berkumpul dalam satu seminar yang sama. Tujuan untuk apa? Untuk networking lah. Untuk networking. Jadi itulah sebenarnya matlamat utama saya. Sebab tu saya pegang matlamat tu daripada awal tahun saya dah pegang matlamat tu. Saya nak bantu sekurang-kurangnya 100,000 orang pembeli hartanah pertama pada tahun ni. Tapi itulah dugaan dah bila time COVID ni dah slow pula. Dah slow. Tapi tak apa, kita anggap benda tu sebagai dugaan. Kita ambil positif perkara tu, cabaran tu kita cuba tangani dengan baiklah. Jadi tuan-tuan perempuan jangan rasa down, teruskan. Dalam tempoh PKP ni buat apa yang sepatutnya tuan-tuan perempuan buat. Perbanyakkan lagi sharing, buatlah apa-apa perkongsian manfaat dalam social media, dalam Facebook ke, Instagram ke, YouTube ke, tak kisahlah. So inilah tuan-tuan perempuan kena mulakan lah. Ada mas dulu mungkin tak sempat, katalah mungkin ada yang jadi rent part time, tengah hari weekdays kena masuk office, malam baru ada masa nak betulkan listing ke, nak betulkan iklan dan sebagainya, nak buat posting dalam Facebook dan sebagainya. Okay, sekarang ni masa banyak, 24 jam kita ada kat rumah, kita tak boleh nak keluar kan, nak kerja tak boleh, nak buat viewing dan sebagainya pun tak boleh kan. Jadi apa yang kita kena buat, kena maksimalkan kita punya effort untuk outreach ataupun nak engage dengan kita punya prospek lah. So inilah masanya kita nak ni. Sebab itulah saya ambil kesempatan ni, setiap pagi saya nak jumpa tuan-tuan perempuan semua, saya gagahkan diri. Walaupun kadang-kadang duk fikir malam ni
Malam ni biasanya dalam pukul 9, pukul 10 tu saya akan menghadapi satu situation yang keadaan yang akan menekan saya. Menekan bukan apa, nak fikir topik apa nak bincang ni esok. Malam ni tengoklah, malam ni saya akan jadi orang kata weng kejap. Jadi weng je, esok nak cerita apa ni dah cerita dah. Saya cari topik apa yang saya nak. Sebab tu ada satu posting saya itu tanya dalam Facebook page Hartanah dan Anda, apa benda yang tuan-tuan perempuan nak saya kongsikan sebab saya dah buntu, dah tak ada idea. Tapi alhamdulillah idea tu sentiasa ada. Datang je idea tu kan, nak buat apa-apa tu memang kata. Sebab itulah bagi saya dalam tempoh sekarang ni, itulah tuan-tuan perempuan, kuatkan ukhuwah di antara kita, bersatu padulah, especially ren-ren di kalangan ren-ren Muslim, ren-ren Bumi Putra ni. Kesatuan tu yang paling penting. Macam mana kita nak berperang, macam mana kita nak menghadapi keadaan ekonomi yang bakal kata apa, meleset tak lama lagi. Bukan nak bakal meleset tak lama lagi, sekarang pun dah nampak dah, bibit-bibit tu dah nampak dah. Macam mana kita nak menangani semua ni kan? Jangan fikir untuk diri kita sendiri, fikir untuk ummah, fikir untuk kesatuan ummah tu. Fikir objektif untuk kita bantu seramai mana orang yang boleh untuk mereka mendapatkan rumah pertama mereka. Itu yang patut tuan-tuan perempuan perjuangkan. Okay, alright. Dah macam ceramah agama dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Tukar business card. Tukar business card. Ya betul lah. Yalah, kita buat penukaran business card lah. Okay, so ada apa-apa nak tanya lagi? Okay, so saya harap apa yang saya kongsikan, dah 1 jam lah kita bersiaran secara live pada pagi ni. Jadi saya minta maaf lah kalau misal kata ada perkongsian saya ni yang mungkin tak selari ataupun tak sependapat dengan tuan-tuan perempuan semua. Jadi itulah, balik kepada topik utama kita pada pagi ni, budi bicara. Budi bicara kita sebagai seorang perunding hartanah, kita gunakanlah gunakan kedudukan kita tu sebagai pemudah cara. Kita cuba memudahkan penjual, kita cuba memudahkan pembeli. Setidak-tidaknya bila mereka ni dah orang kata apa, nampak kita punya contribution, nampak kita punya effort di situ, untuk memastikan done deal, memastikan case tu boleh close, memastikan apa yang diminta oleh pembeli itu dapat dijalankan, dan penjual ni pula dah nampak nasihat-nasihat yang kita bagi tu memang sedikit banyak membantu dia. Kita fikir positif side dia kat mana tahu, bila kita dapat done deal yang situ, walaupun commission kita tak banyak, tapi dalam masa yang sama sebenarnya vendor tu dah boleh nampak effort kita, buyer tu pun dah boleh nampak effort kita, dan mereka boleh recommend kita kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, saudara-saudara mara dia untuk menggunakan khidmat kita. Itu je lah. Dalam situation macam saya sekarang sebagai seorang peguam, peguam dilarang untuk mengiklankan diri dia. Tak boleh nak buat advertisement, nak letakkan banner ke apa ke, tak boleh. Itu memang dilarang lah. Jadi macam mana testimoni daripada klien saya lah. Klien ni dah nampak saya buat kerja okey, dia akan recommendkan pada kawan-kawan dia yang lain. Macam tu perempuan juga, testimoni tu yang penting. Testimoni daripada pelanggan, daripada klien tu yang penting. Bila dia puas hati dengan kerja yang tuan-tuan perempuan buat, definitely dia akan referkan tuan-tuan perempuan kepada orang yang lain. So itulah cara kita untuk melebarkan lagi kita punya kata apa, pengaruh dan juga kita punya networking. Alright, so itu sahaja yang saya rasa untuk perkongsian saya pada pagi ni. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang telah setia mengikuti siaran live saya, bukan untuk hari ni je, daripada 19 hari bulan lagi yang follow saya punya page. Alhamdulillah setakat pagi tadi dah berapa 5,000, dekat 5,100 lebih lah likers untuk Hartanah Anda. Dalam tempoh PKP ni saja saya dapat tarik lebih kurang dalam 1,000 orang. Alhamdulillah. Dalam lebih kurang 1,000 orang saya dapat tarik untuk like dan follow page Hartanah Anda. Terima kasih kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada anda, dan dalam masa yang sama saya mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, dan insyaAllah rezeki tuan-tuan perempuan semua takkan habis. InsyaAllah akan bertambah. Dalam tempoh PKP sekarang ni kita ditimpa dengan pelbagai dugaan, dengan macam-macam cabaran. Teruskan usaha, jangan rasa puas, jangan pernah rasa nak settle down dan sebagainya. Teruskan usaha. So insyaAllah kita akan nampak sinar di hujung jalan nanti. So itu saja konsep saya daripada pagi tadi. Saya baca sikit komen-komen yang masuk. Terima kasih coach, first time sempat join di tengah-tengah live tapi banyak juga dapat ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih tuan
Tuan Ros Hafizal. Okey, tak apa, first time pun tak apa, lepas ni insyaAllah boleh join lagi. Terima kasih atas ilmu perkongsian sama-sama. Okey, Pak Izzah, okey, terima kasih. Okey, Anggun, terima kasih. Okey, so kepada semua saya ucapkan selamat maju jaya. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Okey, doakan saya sihat, doakan saya boleh bersiaran lagi secara live esok. Yang kita jumpa lagi dalam waktu yang terdekat ni insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.